Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zahri Osman, perancang kepada program Matematik e-Learning oleh Think Brain Learning. Think Brain Learning menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada pelajar-pelajar daripada peringkat sekolah hinggalah ke peringkat universiti. Ini termasuklah sekolah rendah, menengah, pra-universiti dan peringkat universiti, khususnya pelajar-pelajar kejuruteraan. Di segi perkhidmatan untuk guru-guru dan pensyarah, kita berikan perkhidmatan untuk membantu guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah daripada aspek pedagogi dan assessment ataupun pedagogi dan juga pentafsiran berbentuk hot, dan melalui TBL ataupun Thinking Based Learning. Baik, sedikit tentang diri saya. Saya pernah berkhidmat dengan unit pembudayaan matematik di Institute of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University Malaya. Saya ditugaskan sebagai researcher ataupun penyelidik dan perunding di unit itu, dan salah satu daripada tugas saya adalah untuk mempopularkan matematik di kalangan masyarakat supaya matematik ini tidak dilihat oleh masyarakat sebagai kepunyaan ahli akademik ataupun guru-guru matematik sahaja. Jadi saya telah ditugaskan untuk masyarakat melihat matematik itu satu budaya di mana kita boleh amalkannya dari segi pemikiran matematik dan juga kandungan-kandungannya sesuai dalam kehidupan hari-hari. Jadi samping itu saya juga membantu pelajar-pelajar kejuruteraan untuk membuat bengkel dan seminar problem solving, iaitu satu program yang berbentuk higher order thinking untuk membolehkan pelajar itu dibina minda supaya kritis dan kreatif. Saya juga pergi ke sekolah-sekolah pra-university untuk mengendalikan seminar-seminar problem solving dan ataupun dipanggil juga seminar pemikiran kritis di dalam mathematics. Sepanjang perkhidmatan saya, pengalaman saya selama 40 tahun dalam bidang pendidikan matematik, dan 25 daripadanya adalah di bidang hot dan juga TBL, higher order thinking dan thinking based learning. Saya mendapati ada satu masalah besar di kalangan pelajar apabila mereka tidak dapat menguasai matematik disebabkan oleh tidak ada kemahiran berfikir. Maka daripada kajian-kajian yang saya buat, saya telah dapat memindahkan idea ini ke dalam bentuk e-learning. Jadi e-learning pada hari ini adalah berasaskan pada pengalaman dan penyelidikan saya selama 25 tahun, mencuba dengan pelbagai-bagai pelajar lemah, pelajar sederhana dan pelajar pintar. Jadi saya juga berpeluang untuk mendapat latihan lanjutan, khusus lanjutan di University of Massachusetts di Boston, USA, dan di National Center for Teaching Thinking di USA juga dalam bidang TBL, hot dan TBL, high order thinking dan thinking based learning. Saya telah dibimbing oleh 3 orang profesor yang hebat dalam bidang yang berkaitan dengan pemikiran, iaitu thinking ini, iaitu Profesor Emeritus Dr. Robert Schwartz, juga adalah tenaga pengajar di University of Massachusetts, Profesor David Perking daripada University Harvard, daripada Harvard Graduate School of Education, dan juga daripada Art Costa. Mereka ini adalah profesor-profesor yang meneroka, yang mula-mula meneroka bidang-bidang yang berkaitan dengan aplikasi pemikiran dalam pendidikan. Maka hasil daripada banyak lagi latihan-latihan saya dapat di luar negara, utama sekali di Europe dan Amerika, saya himpunkan dan jadikan ini sebagai bahan di dalam e-learning. Baik, apakah
keistimewaan program ini jika dibandingkan dengan program-program lain. Kalau kita tengok e-learning di dalam pasaran sekarang, khususnya di Malaysia, banyak kepada memberi soalan dan jawapan. Tetapi dalam program e-learning dijalankan oleh Thinkbrain Learning ini, dia lebih unik, di mana kita ada ujian pra diberikan kepada pelajar untuk menilai masalah pelajar dalam satu tajuk. Kemudian kita beri peluang mereka melihat video, dan di situ kita betulkan masalah dia dan salah konsepnya tentang sesuatu tajuk, dan juga kita beri dia ujian post untuk melihat adakah dia telah memahami segala penjelasan yang kita berikan melalui video. Saya sendiri yang akan mengajar melalui video, ya, dan video itu bukan tujuan untuk mendapat jawapan saja, tetapi saya berikan mereka satu pendekatan thinking based learning supaya dibina pemikiran kritis bersama dengan kandungan itu. Contohnya kalaulah ada satu soalan, banyakkan pelajar ni ada masalah dengan masalah berbentuk ayat dan masalah berbentuk pelajar. Saya bagi satu contoh soalan yang berbentuk ayat. Memang banyaklah soalan-soalan sediakan dalam e-learning, tapi saya bagi satu contoh di mana masalah ni adalah masalah yang memang wujud di kebanyakan pelajar. Contohnya kalau ada satu soalan, 2/3 daripada suatu perjalanan ialah 600 km. Kira jarak seluruh perjalanan itu. Jadi kalau pelajar yang tidak ada kemahiran berfikir, dia akan ambil 2/3 kali dengan 600 dan dapat jawapan kurang daripada 600. Tapi bagi mereka ini, mereka tidak jadi rasakan tidak ada apa-apa masalah dengan jawapannya ataupun dengan penyelesaian. Tetapi bagi pelajar yang dilatih melalui TBL, apa yang saya maksudkan sini, saya akan minta pelajar ini melukis, memahami apa maksud 2/3. Jadi kalau melalui TBL dalam e-learning ini, saya akan minta pelajar lukis satu garisan 2/3. Saya akan tanya mereka apa maknanya, dan saya akan terangkan jika mereka tidak faham bahawa 2/3 itu ialah 2 bahagian daripada 3 bahagian. Jadi mereka akan melukis seluruh rajah itu dibagi kepada 3 bahagian. Kemudian saya minta mereka melihat apakah maklumat penting situ. Satu maklumat penting situ ialah 600 km. Di 600 km itu mewakili berapa bahagian. Jadi kalau tengok soalan mengatakan 2/3 daripada suatu perjalanan ialah 600 km, maka mereka akan diminta meletakkan 600 km di kat mana. Jadi soalan-soalan diberikan kepada mereka untuk mereka sendiri meletakkan maklumat itu di tempat yang sesuai. Jadi saya gunakan apa yang dipanggil metacognitive prompt, iaitu saya nakkan mereka sedar apa yang mereka buat dan kenapa mereka buat itu. Jadi sini mereka akan dalam beberapa kali soalan, mereka akan masukkan 100 km untuk mewakili 2 bahagian daripada perjalanan tersebut. Kemudian saya akan terus bertanya, kalau 2 bahagian, kita dah tahu 2 bahagian, bagaimanakah cara nak untuk dapat seluruh perjalanan, berapa jaraknya, apa kita nampak dulu. Jadi kalau mereka tak nampak jalan, saya akan bertanya lagi dan buat analogi pula. Misalnya saya kata 2 buah buku harganya RM600. Bagaimana kita nak dapatkan harga 3 buah buku? Cara yang terbaik bagaimana? Cara yang mudah bagaimana? Okey, mungkin ada di antara mereka akan come up dengan idea, kalau nak cari 1 buah buku dulu, elok kita cari 1 buah buku dulu. Jadi kalau kita tahu 2 buah buku ialah RM600, kita cari 1 buah buku dulu. Jadi dapatlah 600 bagi dengan 2, jadi dapat 300 buah buku. Jadi apabila pelajar boleh nampak dalam bentuk lain, situasi lain, dan tetapi situasi itu sama, serupa dengan situasi sini, jadi kita ajak mereka fikir secara analogi, ya. Jadi sini kita tanya balik, kalau 2 bahagian daripada suatu perjalanan 600 km, kalau kita nak cari apa dulu, berapa bahagian dulu. Jadi beberapa soalan, beberapa kali kita tanya, ataupun kita minta feedback daripada mereka, mereka akan come up dengan cari 1 bahagian dulu. Jadi kalau 1 bahagian, mereka kata sama dengan 600 bagi dengan 2, jadi dapat 300. Jadi kita tanya dia balik, di mana kita nak letakkan 300 dalam rajah ini.
satu lagi dalam TBL ni kita menerapkan kemahiran berfikir dan beri soalan-soalan ya. Okey, jadi kata dia mereka apabila mereka faham, mereka akan kata 300. Ada yang tak faham, tapi kita terus bertanya berkali-kali, mengubah soalan ya. Jadi kita dapati, oh dia kata 300, setiap tanya 300. Kalau ada yang kata oh ni 300, kita tanya pula kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Jadi mereka dapat idea bahawa setiap bahagian ini ada 300 panjang dia, mewakili 300 km panjang. Jadi sekarang kita boleh bertanya lah berapa seluruh perjalanan. Jadi mereka akan dapat 300, jadi mereka tambah. Tapi kita tanya pula, perlukah kita tambah saja? Boleh tak kita buat cara lain? Tak mau kalau kita tak mau tambah, okey, mereka akan tambah dengan mengatakan bahawa kalau kita ambil 3 kali dengan 300, boleh juga dapat 300. Tak payah kita tambah. Jadi daripada sini, saya menerapkan kemahiran satu membuat analisis, iaitu sebahagian daripada pemikiran kritis, di mana saya pecahkan komponen situasi matematik itu kepada situasi yang lebih mudah. Pecah-pecahkan ya, dengan menggunakan gambar raja. Jadi dalam matematik ini dikenali sebagai specializing, dan untuk kita memberi ruang untuk mereka membuat generalizing. Jadi ini semua saya akan masukkan ke dalam minda mereka. Dan di samping saya mengajar mereka pecahan. Jadi inilah satu contoh di mana e-learning ini dilaksanakan melalui pendekatan thinking based learning. Maksudnya mengikut kata Profesor Robert Schwartz, dalam lain perkataan, ini berkaitan dengan the infusion of critical and creative thinking into content instruction. Penerapan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam kandungan. Jadi kita menggunakan kandungan matematik itu sendiri untuk menerapkan kemahiran fikir. Berbeza dengan kursus asing. Misalnya di universiti ada kursus critical thinking, tapi tak ada kena-mengena dengan kandungan kejuruteraan misalnya, dia berasingan. Itu kita tak buat begitu di dalam program ini. Jadi dalam program e-learning ini kita terap dalam kandungan tu, melalui kandungan tu sendiri. Berarti sambil mereka belajar satu kandungan, tajuk, mereka juga dengan bersamanya diterapkan kemahiran fikir. Cara nak menyediakan lesson begini, penyediaan bahan pengajaran begini atau pendekatan pengajaran ini perlulah mendapat latihan yang khusus dan membuat kajian. Hasil kajian saya selama 25 tahun ini telah berjaya mengubah pelajar yang lemah kepada pelajar yang cermat. Bukan sahaja pelajar sederhana, tapi pelajar yang lemah sendiri pun boleh diubah menjadi pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan dan juga dalam cara dia berfikir dalam kehidupan harian. Okey, jadi apa yang saya rasa unik program ini, inilah satu-satunya program dalam Malaysia di mana, dan mungkin dalam dunia, di mana higher order thinking atau HOT dan TBL diaplikasikan dalam pengajaran matematik. Dan saya telah berkali-kali dipanggil oleh Kementerian Pendidikan untuk mendapat input tentang conceptual framework HOT, higher order thinking, untuk digunakan oleh kemudian bagi membantu guru-guru melaksanakan PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, yang memerlukan higher order thinking di segi pentaksiran dan juga pedagogi. Tapi ini akan mengambil masa untuk guru-guru memahaminya dan melaksanakannya. Jadi dalam program ini, saya sendiri sebagai pakar dalam bidang ini memberi pengetahuan terus kepada pelajar yang mengikuti program ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, jangan lepas peluang mengikuti program ini, mendaftar untuk mengikuti program ini. Juga kepada pihak sekolah yang memerlukan pendedahan kepada anak muridnya, kita ada package tertentu untuk kemudahan kepada anak murid yang ingin mengikuti program ini sebagai program pelengkap pada program-program yang dia dilakukan oleh
yang sedang dilakukan oleh pihak sekolah, ya. Jadi saya seru kepada ibu bapa, pihak sekolah menghubungi saya 0132418262 0132418262 atau melalui email zahri_math@yahoo.com. Boleh juga pergi kepada blog mythinkbrain.com untuk melihat artikel-artikel yang saya tulis dalam aspek pendidikan, kemahiran berfikir dan aplikasi higher order thinking dalam pendidikan, bukan sahaja pendidikan Islam, pendidikan matematik, tapi juga dalam pendidikan Islam, sejarah dan sebagainya. Ada juga bahagian guide for parents di mana saya letakkan itu cara-cara nak membantu anak-anak di dalam peringkat darjah 1 dan 2, ya. Kita akan buat itu semuanya nanti dalam e-learning, dan juga ada beberapa video, ya. Tak banyak video dalam blog itu. Cuma video itu bukanlah dalam bentuk TBL lah. Jangan salah faham, bukan cara itu akan dipersembahkan dalam e-learning nanti. Cuma itu video-video untuk menerangkan dua soalan saja, ya. Kalau betul-betul nak tengok tentang bagaimana pelaksanaan TBL itu dibuat, mestilah daftar dan lepas tu membuat pembayaran dan kita bagi password, dan pelajar akan boleh mula belajar melalui program yang kita sediakan. Program dibuat dalam bentuk modul. Setiap modul ada ujian pra, ada video untuk bantu pelajar memahami dan melihat penyelesaian dalam pelbagai-bagai cara, dan kita bagi post test ataupun ujian post untuk mereka cuba lagi, dan kami akan melihat kemajuan, dan juga jika ada masalah kita akan bantu lagi. Dan banyak, setiap modul mungkin ada satu tajuk, kadang-kadang ada 1-2 tajuk, kadang-kadang ada 3 tajuk, disusun supaya sepadan dengan kemahiran fikir yang saya akan masukkan kepada pelajar. Sekian, terima kasih.